pelancaran sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan bagi tahun 2022. Mempersilakan. Sejarah penting menyaksikan bukan mudah untuk membentuk Malaysia, membina pasak persefahaman dan mencari muafakat persetujuan negeri-negeri Melayu, Sabah dan Sarawak termasuklah Singapura. Proses pungutan suara dan rundingan sangat getir dan berlangsung panjang, menagih pengertian serta kesabaran para pejuang. Segala cabaran membuktikan bahawa tiada jalan pintas dalam melahirkan sebuah negara bangsa berasaskan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Rintangan yang hadir ketika itu bersifat dalaman dan luaran, termasuklah pemberontakan komunis, konfrontasi menentang penubuhan Malaysia, rusuhan kaum, cabaran ekonomi, kerencaman agama, kaum, budaya dan bahasa. Pun begitu, biar 1000 halangan yang merintangi, alhamdulillah setiap satu yang keruh berjaya dijernihkan dengan kesungguhan dan kebijaksanaan oleh pejuang-pejuang terdahulu. Nama-nama besar seperti Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Tun Muhammad Fuad Stephens, Tun Datuk Mustafa Datu Harun, Tun Abang Haji Openg Abang Syafi'i, Tun juga Anak Barieng, dan Tun Sri Abang Abu Bakar Abang Mustafa adalah antara tokoh-tokoh yang telah menoktahkan rundingan penubuhan Malaysia. Mereka inilah antara pejuang yang mewariskan kita nikmat kemakmuran yang ada pada hari ini. Persekutuan Tanah Melayu lahir sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat pada 31 Ogos 1957 dan kemudian pembentukan Malaysia pada tarikh keramat 16 September 1963 adalah bukti penyatuan niat dan tekad kesungguhan pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu. Mereka berjuang bersandarkan satu iltizam. Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, proses membina keluarga Malaysia yang bersatu padu dan memiliki satu identiti nasional harus terus dipertahankan demi menjamin kelangsungan kedaulatan negara bangsa. Menyatu padukan pelbagai negeri dengan latar belakang demografi yang rencam dan berbeza, ditambahkan lagi dengan faktor geografi yang berbukit bukau dan Laut Cina Selatan menjadi pemisah bukanlah tugas yang mudah. Semakin bertambah usia negara, cabaran dan ancaman yang dihadapi semakin besar serta bertambah kompleks. Musuh yang memecah belahkan hadir berbentuk ekonomi, politik, sosial dan anasir-anasir dari luar yang giat berusaha menggugat kestabilan serta ketenteraman bangsa dan negara. Jika anasir-anasir ini dibiar berleluasa dan akhirnya memuncak, ia dibimbangi akan menjadi ancaman kritikal yang boleh mengancam perpaduan keluarga Malaysia. Laksana bara yang mula menyalakan puntung, menyalakan unggun, jika tidak segera dibendung akan menyemarakkan api permusuhan, mencetuskan perselisihan kaum dan agama yang boleh melemahkan keluarga Malaysia, seterusnya memusnahkan negara. Umpama bidalan, kukur apa kepada kukur, nyiur juga yang binasa. Memupuk perpaduan keluarga Malaysia yang terdiri dari pelbagai latar belakang agama, kaum, budaya dan taraf sosioekonomi merupakan agenda besar lagi penting bagi kerajaan demi kelangsungan sebuah negara yang aman, stabil, harmoni dan sejahtera.
Justru nilai-nilai keluarga Malaysia yang berteraskan keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran adalah ramuan penting dalam usaha membina kekuatan seluruh keluarga Malaysia agar terus bersatu, kukuh berpadu serta kalis cabaran dalam menghadapi gelombang dan arus globalisasi. Pada sambutan Hari Malaysia tahun lalu, Kerajaan Persekutuan telah menyatakan jaminan untuk memberikan perhatian kepada isu yang berkaitan dengan kepentingan Sabah dan Sarawak. Rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2021 berkaitan MA 63 yang diluluskan dengan sokongan majoriti 2/3 ahli Dewan Rakyat pada 14 Disember 2021 adalah bukti kerajaan serius mengukuhkan kedudukan Sabah dan Sarawak dalam Persekutuan Malaysia. Usaha ini selaras dengan agenda transformasi kerajaan untuk mengembalikan keyakinan rakyat termasuk pelabur asing terhadap kemampuan kerajaan demi memastikan kestabilan politik dan dasar negara ke arah pembangunan sosioekonomi mampan. Saya sebagai pengerusi Majlis Khas mengenai Perjanjian Malaysia 1963 akan memastikan hak-hak bagi Sabah dan Sarawak seperti mana yang terkandung dalam Perjanjian MA 63 adalah terpelihara. Majlis Khas ini bukan sahaja berperanan merungkai beberapa isu yang tertangguh berhubung hak serta kedudukan Sabah dan Sarawak, tetapi juga memberi penekanan kepada usaha-usaha untuk membangun dan memajukan kedua-dua negeri ini. Umpama peribahasa, bersukat sama paras, bertimbang sama berat. Kerajaan mahu melihat Sabah dan Sarawak bersama-sama menikmati pembangunan yang pesat seperti negeri-negeri lain di Semenanjung. Kerajaan juga komited menghapuskan jurang pembangunan dan ini dibuktikan dengan peruntukan sebanyak 5.6 bilion ringgit untuk Sabah manakala 4 bilion ringgit untuk Sarawak pada tahun ini bagi melaksanakan projek pembangunan seperti bekalan air, elektrik dan jalan raya serta kemudahan pendidikan dan kesihatan. Keluarga Malaysia yang saya kasih sekalian, sebagai sebuah negara yang berbilang kaum dan agama, Hari Malaysia hendaklah menjadi sambutan yang mengingatkan seluruh keluarga Malaysia tentang kekuatan muafakat dan kesepaduan sosial berteraskan integrasi nasional. Tanggal keramat 16 September wajar dijadikan titik tolak memperhebatkan azam dan menyemarakkan semangat mencari persamaan. Berpijak di bumi yang sama, keluarga Malaysia perlu terus berdiri, menjunjung langit yang sama, menghayati semangat kesetiaan kepada raja dan negara. Akhir kalam, sekali lagi saya menzahirkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan penganjuran sambutan Hari Malaysia pada tahun ini. Marilah kita sama-sama berdoa semoga bumi berdaulat ini sentiasa dalam limpah rahmat ilahi, dikurniakan keamanan dan kemakmuran dan semoga hubungan harmoni terus terjalin dalam semangat keluarga Malaysia. Selamat Hari Malaysia 2022. Keluarga Malaysia teguh bersama. Dengan kata-kata itu saya mengakhiri ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.